Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke, saya rasa adalah tajuk terakhir untuk kursus peternakan udang galah kita, iaitu pasal pemasaran hasil pertanian. So, nama saya Muhammad bin Mahmud Lais Mansur daripada Fakulti Agrobase Industrial ataupun Fakulti Industrial Sastani. Dan hari ini saya akan membincangkan mengenai macam mana kita nak pasarkan hasil pertanian. Okay? Sebab pasaran hasil pertanian ni dia sebenarnya berbeza dengan pemasaran hasil perkilangan yang lain. Sebagai contoh, kalau kita nak jual sayur ataupun udang, dalam kes ni udang galah dengan katakan kasutnya, teknik pemasaran untuk memasarkan udang galah dengan teknik pemasaran kasut adalah berbeza. Okay? Kerana untuk produk-produk pertanian seperti udang galah ini, dia ada beberapa ciri atau faktor yang kita perlu lihat. Sebagai contoh, bila kita harvest, dia ada tempoh jangka masa untuk memastikan udang galah tu segar bila sampai kepada pelanggan. Tapi kalau kasut, bila kita dikeluar daripada kilang, dia boleh duduk sampai bertahun-tahun. Okay? Tapi untuk udang galah, sayur, daging, susu dan sebagainya, dia ada cara yang berbeza daripada kalau susu lepas perah nak pergi mana, dan dalam transportation nak hantar kepada kedai atau pengguna juga, dia memerlukan pengangkutan yang khusus ya. Sebagai contoh, udang galah dia memerlukan kita letak dalam bekas sejuk beku dan sebagainya. Tapi kalau kasut, kita tak perlu gunakan lori yang ada kapasiti untuk bekukan kasut tu sebab dia tahan lama. Okay? Jadi untuk topik hari ni, kita akan bincangkan mengenai macam mana kita nak pasarkan hasil pertanian secara umum, dan saya akan berikan contoh-contoh yang berkenaan dengan bengkel kita lah, iaitu peternakan udang galah. Okay, so saya akan pecahkan kepada 5 topik-topik kecil, merujuk kepada 5P pemasaran yang saya akan sentuh sebentar nanti lepas ni. Okay. So, bila kita bercakap mengenai pemasaran, dia ada dua. Okay, kadang kita fikir yang mana lagi penting sebenarnya? Adakah produk saya lebih penting atau pemasaran saya lebih penting? Yang mana satu yang saya perlu fokuskan? Okay? Saya perlu fokuskan kepada penghasilan produk yang baik ataupun saya perlu fokuskan kepada pemasaran yang baik? Okay? So, dua-dua ni ada dia punya kebaikan dan keburukan dia lah. Okay? Tapi bila kita lihat terhadap kuasa pemasaran, okay, yang kalau dia orang Kelantan ni, kalau dia beli ubat gigi, dia tak akan cakap dia nak beli ubat gigi. Biasanya kebanyakan dia akan cakap nak beli Colgate. Colgate tu merujuk kepada ubat gigi, tak kisahlah brand apa pun. Boleh jadi brand Fresh and White, boleh jadi brand boleh Darlie dan sebagainya, tapi nama yang digunakan itu adalah Colgate. Okay? Merujuk kepada ubat gigi. Okay. Dan kalau yang biasa Google, nak cari sesuatu dekat internet, boleh Google. Sedangkan di internet ada banyak lagi pelayar-pelayar lain ataupun enjin carian yang boleh digunakan. Contohnya macam Yahoo juga boleh digunakan. Tetapi orang akan cakap, cuba Google. Sedangkan ada banyak lagi produk lain yang sama seperti Google. Dan Jeep, bila orang cakap pasal kereta pickup, dia akan merujuk pada Jeep. Mungkin ataupun Hilux, walaupun sebenarnya dia tunjuk tu adalah mungkin Ford Ranger, okay? Mungkin Navara dan sebagainya. Tetapi kita dah tune otak kita ni, bila kita nampak aja truck pickup ni, kita akan panggil dia sebagai Hilux. Okay? So itu sebenarnya adalah contoh-contoh macam mana strategi pemasaran yang sangat berkesan apabila customer atau pelanggan boleh menghubungkan produk tu dengan nama kita, dan dia menggantikan nama produk tu dengan nama kita. Okay? So itu adalah menunjukkan bahawa satu kuasa pemasaran yang sangat hebat. Okay? So bila kita dah sampai tahap tu, memang maksudnya kita punya strategi pemasaran yang memang sangat hebat. Okay? So satu lagi contoh kuasa pemasaran yang penting, okay? Sebagai contoh burger, saya tunjukkan kat sini. Kalau burger Ramly, kalau kat Jeli ni kita pergi tengok, kalau saya biasa order daging double special. Okay? Kadang-kadang ada kedai jual RM5, kadang-kadang ada kedai jual RM5.50. Okay? Dan kalau saya pergi pula McDonald's, saya takkan dapat burger daging double special dengan harga RM5. Okay? Burger yang biasa pun, yang diorang jual paling murah pun, saya rasa dalam
lebih kurang dekat RM10 satu ya. Sedangkan itu adalah burger daging yang biasa. Okay, so kuasa pemasaran jenama, bila kita letakkan jenama McDonald, jenama KFC, ayam goreng juga. Okay, kadang-kadang ayam goreng yang lain lagi sedap daripada ayam goreng KFC tu. Yang kita pergi bila pasar malam, kadang-kadang ayam tu lagi sedap daripada ayam KFC. Tetapi harga dia lagi murah. Dan kenapa KFC yang sekarang ni makin kecil ayamnya boleh jual dengan harga yang sangat mahal? Okay, sebab jenama KFC, jenama McDonald, jenama Pizza Hut, Secret Recipe dan sebagainya itu adalah hasil daripada strategi pemasaran yang sangat baik. Okay. Dan satu contoh yang lain pula adalah teh, kopi. Kalau kita pergi kedai-kedai mamak, kedai-kedai warung-warung tepi jalan, kita masih boleh jumpa lagi teh ataupun kopi kosong yang berharga RM1, RM1.50. Okay. Kalau kat kampung saya, masih boleh dapat lagi teh gelas dengan harga 50 sen. Okay. Tapi kalau kita pergi kedai-kedai macam Starbucks yang mahal, kedai-kedai kopi dekat supermarket, dekat Aeon Mall sebagai contoh, okay, kita tak akan dapat kopi dengan harga RM1.50. Ya. Kopi paling murah apa dekat Starbucks tu mungkin berharga dalam RM8. Mungkin RM8, RM9 paling murah. Okay. Kenapa? Kopi yang lebih kurang sama, okay, bagi orang yang biasa minum kopi, yang bukanlah orang kata fanatik yang kopi, produk yang sama, tapi bila kita letakkan stiker kat situ, nama kat situ, dan kita automatik boleh letak dengan harga yang lagi mahal. Okay, itu adalah menunjukkan bahawa strategi pemasaran memainkan sangat penting dalam menentukan kuasa jual produk kita. Walaupun kita ada produk yang sama, tetapi dengan kuasa pemasaran yang baik, kita boleh dapatkan market ataupun untung yang lebih baik. Jadi kat sini ada 3 keadaan. Produk tidak baik, tapi pemasaran yang baik, insya-Allah jualan dia akan jadi baik. Okay, sebagai contoh, dekat Shopee dan sebagainya, kita ada jumpa banyak jenis produk kosmetik timbang kati. Kan? Tetapi dia orang ada strategi pemasaran dia orang sendiri. Okay, walaupun produk tidak baik, tapi sebab pemasaran yang baik, orang kenal produk tu, jadi orang beli. Jadi jualan dia jualan yang baik. Okay. Tapi walaupun kita habiskan duit kita berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu ringgit untuk membangunkan produk yang terbaik, okay, tetapi kita tak memfokus kepada pemasaran. Jadi pemasaran kita tidak baik, jadi hasilnya nanti adalah jualan kita tidak baik. Sebagai contoh, kita duduk bagi kursus udang galah, kita ternak udang galah dengan baik, hasilkan grade A. Semua udang galah kita ni grade A, tak ada grade B, grade C, tak ada, semua grade A. Okay. Tetapi kita tidak memasarkan dengan baik. Bila kita tuai, kita harvest, tangkap udang galah kita, masukkan dalam peti, dalam kotak, kita jual, tapi strategi pemasaran kita tidak baik. Jadi bila sampai kepada customer, hasil produk tu adalah tidak baik. Okay. Produk terbaik, pemasaran tidak baik, maka jualan juga adalah tidak baik. Okay. So, dan ketiga adalah apabila produk baik dan ditambah lagi dengan pemasaran yang baik, maka hasil jualan adalah yang terbaik. Okay. Jadi yang kita cuba untuk dapatkan dalam kelas hari ini adalah untuk yang ketiga. Produk baik, pemasaran baik untuk mendapatkan hasil jualan yang terbaik. Okay. So produk tu saya tak akan sentuh lah kat sini sebab saya percaya produk ni dah disentuh oleh facilitator sebelum ni. Macam mana kita nak jaga kualiti air, macam mana kita nak jaga pemakanan, kesihatan dan sebagainya, saya tidak akan sentuh. Tapi saya akan sentuh macam mana kita boleh meningkatkan strategi pemasaran agar menjadi satu teknik pemasaran yang baik sekaligus memastikan hasil jualan terbaik. Okay? Bila hasil jualan terbaik, maka insya-Allah untung pun terbaik. Kan itu yang kita nak, ya. So untuk topik hari ini, kita akan menyentuh mengenai 5P pemasaran. Okay? Ada 5P dalam pemasaran. So kita akan sentuh satu persatu dan setiap satunya saya pecahkan kepada video-video yang lebih ringkas. Okay? So 5P ini merujuk kepada produk, okay, price ataupun harga. P kedua adalah place ataupun tempat. P keempat adalah promotion ataupun promosi. Dan P yang kelima adalah pelanggan. Okay, so setiap P ini perlu kita halusi, perlu kita jaga, dan setiap P ini ada strategi-strategi dia yang tersendiri bagi memastikan kita mencapai strategi pemasaran yang terbaik untuk produk kita. Okay, so itu saja untuk pengenalan pada untuk chapter ini. Jadi video seterusnya akan menyentuhkan mengenai PP yang seterusnya. Okay, so bila dah siap, kita perlu jumpa untuk
P yang pertama iaitu produk. Okay, see you there.